A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi yassir wa la tu'asir fa inna taysir alayka yasir rabbi tamim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah malam ni kita bersama lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan tentang sirah, sejarah kehidupan seorang lelaki yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang makhluk yang paling mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, mengapa kita mempelajari sirah adalah untuk kita mengetahui kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk rasa kasih dan sayang serta cinta terhadap Nabi, mestilah mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa Mekah dan fasa Madinah. Fasa Mekah mengambil masa selama 53 tahun, manakala fasa Madinah mengambil kira dalam 10 tahun, bermakna 63 tahun kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah wafat. Jadi 53 tahun di Mekah, baki 10 tahun yang terakhir di Madinah. Kita dah selesai membahaskan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maknanya perbahasan di Mekah dah selesai dan kita telah pun masuk dalam fasa yang kedua, iaitu fasa Madinah. Sungguh pun fasa Madinah mengambil masa 10 tahun, tapi perbahasannya sangatlah panjang dan sangatlah banyak, kerana di Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjadi rasul sahaja. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar rasul, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ketua negara. Maksudnya ketua Madinah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga merupakan ketua panglima dalam perperangan. Kemudian Nabi juga merupakan rujukan bagi agama Islam. Jadi semua syariat yang turun ketika di Madinah, betapa banyak syariat yang turun berkaitan kahwin, cerai, lagi puasa, segalanya itu berada di Madinah. Dalam pada itu Rasulullah juga mentadbir negara di Madinah dengan melaksanakan pentadbiran yang adil. Maka perbahasan di Madinah mengambil masa yang panjang, walaupun hanya 10 tahun sahaja. Kita dah masuk dalam perbahasan seterusnya, iaitu peristiwa-peristiwa selepas Perang Badar. Maksudnya kisah Perang Badar kita dah selesai, mana kita dapat lihat orang-orang kafir Quraisy sangat menyesal dan sangat kecewa kerana mereka kalah teruk dengan negara baru Madinah. Sudahlah negara mereka, Mekah, sangatlah terkenal, dan juga negara yang lama kalah dengan kerajaan baru Madinah yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalah itu pula dengan kalah teruk.
Sudahlah kalau teruk jumlah tentera Quraisy sangatlah ramai, banyak dibandingkan daripada tentera Islam yang jumlahnya sedikit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam di dalam perang Badar. Kita pun dah lihat peristiwa selepas perang Badar. Antara peristiwa-peristiwa selepas perang Badar, ramai orang-orang yang masuk agama Islam. Maksudnya mereka yakin dengan kekuatan Islam. Ramai yang masuk Islam, sungguh pun ramai orang yang masuk Islam. Di Madinah sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Bukan sekadar orang-orang Yahudi, Rasulullah juga berhadapan dengan orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia masuk Islam hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Mungkin Nabi akan lantik dia menjadi menteri sekian-sekian ke, ataupun ada jawatan sekian-sekian ke, sebab sebelum kedatangan Rasulullah di Madinah, memang penduduk Madinah nak lantik dah Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua mereka. Tapi apabila Nabi datang, semua tertumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka melantik Nabi sebagai ketua Madinah. Jadi Rasulullah walaupun berhadapan dengan tentangan-tentangan daripada luar, daripada Mekah, daripada semenanjung tanah Arab yang lain, Rasulullah juga berhadapan dengan musuh-musuh yang berada dalam Madinah. Antaranya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik yang ada dalam Madinah, yang solat bersama Nabi, yang mereka solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mendengar dan mencuri-curi maklumat untuk menjatuhkan agama Islam. Mereka nak lihat lepas ni apa Muhammad nak buat, lepas ni apa rancangan Muhammad nak buat. Jadi dengan perancangan itu, mereka dapat maklumat tu, mereka akan patahkan segala perancangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun dah lihat bagaimana orang-orang Badui di sekitar pinggir Madinah, mereka pun tak suka dengan kemenangan Rasulullah dalam perang Badar, sebab orang-orang Badui yang berada di sekitar pinggir Madinah ni, mereka adalah pencuri-pencuri ataupun perompak-perompak padang pasir. Jadi bila Islam dah menang, Islam adalah sebuah agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan orang merampas harta orang lain secara paksa. Jadi perompak-perompak padang pasir ni tak suka dengan perkara itu dan mereka merancang sesuatu untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dalam. Dan kita pun dah lihat dah bagaimana kisah seterusnya, iaitu pengkhianatan orang-orang Bani Sulaim dan juga Bani Ghatafan, di mana mereka memerangi Madinah. Mereka dah merancang, Rasulullah menghantarkan pasukan Sariyah, dan pasukan Sariyah tu mengetahui bahawa memang Bani Sulaim dan Bani Ghatafan ni nak serang Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar 200 tentera berkuda untuk pergi dahulu. Sebelum mereka sampai, Rasulullah pergi dahulu dan mereka semua lari lalu meninggalkan 500 unta, dan Rasulullah mengambil kesemua harta rampasan perang itu ataupun dipanggil ghanimah dan membahagi-bahagikan bagi umat Islam yang ikut sama dalam peperangan tersebut. Dan kita juga dah lihat bagaimana kisah Umair bin Wahab Al-Jumahi dan juga Safwan bin Umayyah, yang mana Safwan ni dia memang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safwan ni dikata apa? Demi Allah, pasti ada sesuatu kebaikan dalam kehidupan setelah kematian. Lalu apa yang dikatakan? Umair menyuruh orang untuk menguruskan pedang sehingga pedang itu diasah. Maksudnya Umair ini telah ditaja oleh Safwan. Supaya apa? Supaya membunuh Rasulullah. Dalam keadaan itu, hanya Umair dan Safwan saja yang tahu perjanjian itu dan perancangan itu. Orang lain pun tak tahu. Pemimpin Mekah pun tak tahu. Dan bila Umair ni pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muslihat untuk mendapatkan tawanan perang yang lain, nak tebus, tapi Rasulullah tahu. Rasulullah kata, apa sebenarnya hajat kamu? Sampai 3 kali Nabi tanya.
Sampailah Rasulullah kata, wahai Umar, aku tahu apa yang telah berlaku di pinggir Kaabah. Kamu telah berbincang dengan Safwan nak taja kamu dan memberikan perlindungan untuk keluarga kamu, memberikan nafkah untuk keluarga kamu dan membiayai anak-anak kamu sekiranya kamu membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Umar dengar, Umar memang terkejut sebab benda tu hanya mereka berdua sahaja yang tahu. Jadi Umar masuk Islam. Itu antara hidayah yang ada selepas Perang Badar. Kemudian kita dah tengok juga bagaimana pengkhianatan seterusnya daripada orang-orang Yahudi. Hari ini kita nak tengok pengkhianatan seterusnya daripada orang Yahudi selepas Perang Badar. Maksudnya dalam Madinah sendiri Rasulullah terpaksa berhadapan dengan musuh-musuh yang sebegini. Siapa dia? Kita tengok ya. Yang pertama, Syas bin Qais. Syas bin Qais ni adalah seorang Yahudi tua di mana dia ini selalu mengapi-apikan orang Aus dan Khazraj. Maksudnya Syas bin Qais ini dia orang Yahudi veteran yang tua, selalu bila nampak je orang Aus dan Khazraj ni dia tak senang hati. Sebab apa? Dulu sebelum kedatangan Islam, Aus dan Khazraj ni dia berperang. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka antara Aus dan Khazraj. Saudara. Maksudnya persaudaraan itu hanya semata-mata kerana Islam. Jadi orang Yahudi ni tak suka. Siapa ni? Syas bin Qais ni tak suka. Dia kata apa? Pergilah berjumpa dengan orang Aus dan Khazraj yang sedang berbual-bual. Maknanya dia nampak orang Aus dan Khazraj ni sedang berbual-bual, beramah mesra, berborak, kiranya bersosial di antara mereka. Apa yang Syas bin Qais ni kata? Dia kata pergi ingatkan mereka tentang peperangan Bu'ats. Peperangan Bu'ats ni adalah peperangan yang bertahun-tahun lamanya antara orang-orang Aus dan Khazraj. Pergi ingatkan mereka perang itu sampailah mereka saling berbual apa yang berlaku dalam perang Bu'ats tu. Perang Bu'ats tu. Mereka berbual, mereka kata, oh dulu kami yang lebih hebat. Khazraj pula kata, oh kami sebenarnya lagi hebat. Sampai mereka terlupa yang sebenarnya mereka ni dah disaudarakan atas nama Islam. Bila dengar cerita-cerita lama, mereka jadi tak puas hati, jadi marah sehingga kan nak berperang. Dia kata dekat mana kita nak berjumpa, di kawasan mana, dataran mana, kita akan berperang. Jadi, semuanya berkumpul. Aus kumpulkan tentera dia, Khazraj pun dah kumpulkan tenteranya, dah memang nak berperang dah ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu berita tu, Nabi terus datang dekat Aus dan Khazraj yang belum lagi nak berperang tu. Apa yang Nabi kata? Wahai orang-orang Islam, ingatlah Allah. Apa yang kamu akan menghidupkan kembali zaman jahiliah? Nabi kata, adakah kamu nak hidupkan semula zaman jahiliah? Padahal kamu telah diberikan hidayah. Adakah kamu akan menghidupkan kembali setelah Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan hidayah kepada kamu, iaitu Islam, dan memuliakan kamu dengan Islam, dan menghentikan perkara jahiliah daripada kamu dengan Islam, dan menyelamatkan kamu daripada kekafiran serta menyatukan hati kamu dengan Islam. Bila Rasulullah dah bagi tahu dah nasihat-nasihat ini, barulah mereka tersedar. Aus dan Khazraj pun tersedar dan mereka pun saling berpelukan satu sama lain, dan insaf ianya sesungguhnya hanyalah sekadar peristiwa itu, hanyalah sekadar hasutan daripada syaitan sahaja. Jadi apabila mereka tersedar, mereka berbaik-baik semula. Itulah yang telah direncanakan oleh Syas bin Qais, iaitu seorang Yahudi tua yang ada di dalam Madinah, yang suka mengapi-apikan. Orang Yahudi ni dia tak ada benda lain, dia suka mengapi-apikan. Dia tak berani nak bergerak sendiri. Kerja dia mengapikan orang, melaga-lagakan orang, dan juga mengkhianati segala perjanjian yang mereka ada. Jika
Jika Yahudi ni dia kalau memberi hutang, maka dia akan menagihnya setiap masa. Bila dia memberi hutang, dia akan menagih setiap masa. Dan apabila dia pula yang berhutang dengan orang Islam, dia akan kata pinjaman ni terbatal. Sebab apa? Sebab kamu dah menjadi orang Islam. Dia tak mengikut perjanjian. Orang Yahudi ni paling suka mengkhianati perjanjian. Mereka tidak menepati janji yang mereka buatkan. Tapi para sahabat Nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bersabar dan mengharapkan keinsafan mereka serta mengharapkan keselamatan dan kedamaian di Mekah. Lagi kita nak tengok apa lagi? Peristiwa selepas Perang Badar, kita akan lihat bagaimana Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Di Madinah ada Yahudi. Antaranya Bani Qainuqa, Bani Khuraizah dan juga Bani Nadir. Sekarang kita nak lihat bagaimana Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Dia melanggar perjanjian. Perjanjian apa? Kita akan lihat. Bani Qainuqa ni dia terkenal dengan orang-orang yang rajin bekerja sebagai tukang emas, tukang besi dan juga membuat perkakas-perkakas rumah. Maksudnya mereka mempunyai tukang besi dan mereka juga mempunyai tentera mereka. Jumlah pasukan perang mereka hampir mencapai 700 orang. Yahudi pertamalah yang melanggar perjanjian adalah daripada Bani Qainuqa. Kita akan lihat bagaimana mereka mengembangkan pelbagai tindakan provokasi. Dia buat rusuhan, dia menentang melalui ejekan. Itu je yang orang Yahudi ni tahu buat. Dia tahu perkara-perkara macam tu je. Tahu buat provokasi, buat rusuhan, lepas tu mengapi-ngapikan orang. Mereka nekat mengganggu wanita muslimah. Sampai satu tahap mereka nekat mengganggu wanita muslimah yang datang ke perkampungan Bani Qainuqa untuk berjual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka lalu menasihati dan mengajak mereka untuk insaf. Nabi selalu nasihatkan mereka sebagai ketua Madinah. Nabi sentiasa menasihati orang-orang yang berada dalam Madinah ataupun di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kumpulkan dan Nabi nasihat. Setelah Rasulullah mengalahkan Quraisy di dalam peperangan Badar, baginda mengumpulkan dan baginda menasihati. Nabi kata apa? Hai orang-orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kamu ditimpa musibah seperti yang ditimpa oleh Quraisy. Itu yang Nabi ucapkan. Lalu apa jawapan balas daripada orang Yahudi? Yahudi ni kata, hai Muhammad, jangan kau rasa bangga kerana dapat membunuh Quraisy. Mereka bukanlah orang yang mahir. Mereka tidak tahu bagaimana untuk berperang. Jika engkau memerangi kami, barulah engkau tahu macam mana suasana perang yang sebenar. Dia cakap apa? Nabi datang nasihatkan Bani Qainuqa untuk berubah, untuk masuk Islam, berdakwah kepada Bani Qainuqa. Apa yang Bani Qainuqa ni bagi tahu? Yahudi ni bagi tahu, wahai Muhammad, jangan kau rasa hebat sebab kau dapat membunuh Quraisy dalam peperangan dan kau menang dalam peperangan. Sebab mereka tu bukanlah pandai berperang. Kalau kau tak betul-betul nak tahu buku bertemu dengan ruas, berperanglah dengan kami, baru kamu tahu apa itu erti perang yang sebenar. Itu ucapan yang diucapkan oleh Yahudi Bani Qainuqa. Itu ucapan yang diberitahu oleh Yahudi Bani Qainuqa. Apa yang lagi dia buat? Apa Bani Qainuqa buat? Dia buat kekacauan di dalam kota Madinah. Nabi dah bagi nasihat, macam-macam nasihat, tapi dia buat lagi kekacauan. Satu hari wanita Arab datang membawa selembar kulit miliknya untuk dijual di pasar Qainuqa. Okey, ada wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa untuk berjual beli. Lepas tu kita nak tengok apa yang berlaku. Dia ada orang Yahudi nak tengok wajah dia. Sebab apa? Masa tu orang Islam dia memakai hijab, tutup muka. Tutup muka, tapi orang Yahudi nak tengok muka wajah dia. Lepas tu Yahudi si pembuat capal itu pun mendekati, lalu diletakkannya hujung pakaian wanita muslimah itu dengan ranting. Kemudian bila perempuan tu bangun, maka akan tersingkap bajunya, akan tersingkap dan menampakkan auratnya. Lalu orang-orang Yahudi lain yang nampak peristiwa tu, mereka ketawalah. Sebab apa? Boleh mempermainkan orang-orang muslimah.
wanita-wanita muslimah. Jadi apa tindakan? Kebetulan dekat situ ada seorang lelaki muslim, dia bangun, lantas dia pergi jumpa dengan Yahudi itu, dia membunuhnya. Nampak? Kita boleh nampak dekat sini bagaimana seorang muslim sentiasa membela muslimah. Sentiasa membela muslimah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana aurat ataupun kehormatan wanita muslimah itu telah dicalar oleh orang-orang Yahudi. Apa tindakan lelaki, pemuda-pemuda muslim yang ada pada ketika itu, yang kebetulan nampak dekat situ, dia terus bangun dan bunuh si Yahudi itu. Sampailah semua orang Yahudi lain tangkap pemuda muslim itu, lalu membunuh pemuda muslim itu daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni pergi bunuh orang muslim tu. Sedangkan dia yang cari pasal dulu, dia yang pergi calarkan maruah wanita muslimah ini. Lepas tu dia pergi bunuh orang yang menuntut bela atas keadilan untuk wanita muslimah tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perkara tersebut. Baginda mengarahkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir sebagai pengganti baginda di Madinah. Rasulullah bergerak untuk pergi ke Bani Qainuqa. Rasulullah memberikan tanggungjawab pengurusan pentadbiran di Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Baginda menyerahkan bendera tentera Islam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tengok apa tindakan Rasulullah. Nabi dah nasihat dah. Nabi dah nasihat macam-macam, bersabar. Tapi Yahudi ni tak mengenal budi. Dia sentiasa mengkhianati. Sedangkan orang yang bukan Islam duduk di dalam pemerintahan Islam, Nabi menjaga hak-hak mereka. Dan kalau pun kena membayar cukai itu hanya mengikut kemampuan Yahudi itu. Dan hanya dibayar hanya setahun sekali sahaja. Kita tengok apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Sebab dah terlampau lebih sehingga menyebabkan perbunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana? Ke Bani Qainuqa. Lalu Rasulullah mengepung Bani Qainuqa, kawasan Bani Qainuqa tu selama 15 hari. Peristiwa itu bermula pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Kita boleh lihat peristiwa yang berlaku rentetan daripada Perang Badar. Tak berhenti Rasulullah. Sekarang masuk bulan Syawal. Daripada Ramadan sekarang masuk pula Syawal. Tak berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pula dalam bulan Syawal, Rasulullah menghadapi Bani Qainuqa. Nabi kepung selama 15 hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut. Ini menjadi sunnatullah. Apabila Rasulullah keluar berperang, Allah akan memberi pertolongan dengan mencampakkan rasa takut dalam hati setiap musuh Islam itu. Kemudian apa yang Rasulullah buat? Bani Qainuqa pun akhirnya mereka mengalah selama 15 hari. Rasulullah kepung akhirnya mereka mengalah. Maka baginda mengeluarkan perintah hukuman mati terhadap mereka sehingga tangan mereka diikat di belakang bahu. Nabi memerintahkan hukuman mati. Sebab apa? Dah nasihat, dah buat perjanjian, langgar perjanjian. Nabi dah nasihat, tak nak dengar. Lepas tu mempelecehkan wanita muslimah, kemudian membunuh orang Islam, mengambil nyawa tanpa sebab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hukuman bunuh kepada Bani Qainuqa. Dan ketika inilah peranan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni dia pun datang tunjuk baik dekat Nabi. Dia datang dekat Nabi, "Wahai Muhammad, engkau nak membunuh orang yang berada di bawah tanggungjawab kamu?" Sebab apa? Nabi adalah ketua Madinah. Abdullah Ubay pun kata, "Dia ini adalah yang bersama-sama pengikut kami." Qainuqa ini merupakan sekutu buat Khazraj. Maknanya Abdullah bin Ubay kata, Bani Qainuqa ini sentiasa menjadi pengikut kepada kaum
kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah dihukum bunuh. Rasulullah telah pun memutuskan hukuman tersebut. Sampailah Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia merayu bersungguh-sungguh. Dia kata, apa yang dia kata, sekarang adakah engkau ingin membunuh mereka hanya dalam satu pagi? Sebab satu perkara kamu nak membunuh Bani Qainuqa dalam satu hari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Nabi menerima nasihat daripada si munafik ini, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi setuju tidak membunuh, tapi Bani Qainuqa mestilah keluar daripada Madinah. Mereka haruslah keluar pergi daripada Madinah, jangan duduk dalam Madinah. Maka keluarlah mereka daripada Madinah dan mereka pergi menuju ke wilayah sempadan Syam. Mereka tinggal di situ dan Rasulullah menyita harta mereka. Dia tak boleh bawa harta, bawa diri saja. Dan semua harta-harta Bani Qainuqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rampas. Baginda mengambil 3 keping wang, 2 baju besi dan 3 bilah pedang dan 3 tombak serta 1/5 ghanimah. Seperti yang kita tahu, harta-harta rampasan perang, ghanimah 1/5 adalah milik Allah dan Rasulnya. Tapi sungguh pun 1/5 Nabi ambil, tapi Nabi bagi semua, keseluruhannya. Nabi tak pernah mengekalkan hartanya, kekayaan yang ada pada pagi, dan bila petang kekayaan itu telah selesai diedarkan kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi Qainuqa ini telah dihalau daripada Madinah dan dia tinggal di sempadan Syam. Dan kemudian adalah peristiwa-peristiwa di mana orang-orang Bani Qainuqa ini mati satu persatu di sempadan Syam. Kemudian kita nak lihat lagi peristiwa selepas perang Badar yang lain. Rasulullah tidak berhenti. Kita tengok lepas ni ada satu lagi peristiwa, iaitu Ghazwah Sawiq. Sebab apa panggil Ghazwah Sawiq? Sebab Ghazwah Sawiq ini melibatkan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia daripada Quraisy, dia daripada Mekah, dia bertindak terburu-buru. Dia bawa 200 tentera berkuda pergi dekat pinggir Madinah. Dia serang kawasan yang dekat-dekat dengan Madinah. Dia tak berani masuk. Sebab apa? Dia takut dengan tentera-tentera Islam. Dia bawa 200 tentera berkuda. Kiranya nak balas dendam secara cepat lah ni. Dia pergi, dia melakukan satu tindakan yang mirip dengan cara rompakan. Dia buat dengan cara rompakan, dia menyerbu rumah-rumah di Madinah, lalu membakar pagar-pagar kebun kurma, merosakkan semua perkara tersebut, kebun-kebun kurma tu. Lalu Rasulullah tahu perkara tersebut. Rasulullah mengejar Abu Sufyan dan para sahabatnya, kawan-kawan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan bunuh 2 lelaki Ansar pemilik kebun tersebut. Dia dah bakar kebun, dia bakar pemilik kebun itu yang 2 orang. Kemudian dia lari. Sebab apa panggil Ghazwatus Sawiq? Sawiq ini adalah tepung. Masa nak lari tu, Abu Sufyan nak cepat, tak nak lambat. Jadi Abu Sufyan meninggalkan tepung-tepung yang ada. Maksudnya tepung-tepung itu dibuang. Bekalan itu supaya apa? Supaya kuda-kuda mereka dapat berlari dengan laju meninggalkan Madinah. Sebab itu dipanggil Ghazwatus Sawiq. Tentera Islam turut pulang dengan membawa tepung-tepung yang ditinggalkan tersebut. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah pada tahun kedua Hijrah. Banyak peristiwa ini berlaku. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pentadbiran Madinah kepada Abu Lubabah sekali lagi. Dan ketika itu Nabi bersama 450 tentera berkuda dan berjalan kaki. Ketika peristiwa Ghazwatus Sawiq, Nabi dah nak pergi tahan dah Abu Sufyan dengan tentera-tentera dia, 200 tentera berkuda. Tapi Abu Sufyan lebih cepat. Sebab apa? Dia tinggalkan semua makanan-makanan, bekalan makanan mereka, sebab nak cepat untuk melarikan diri. Sebab itu diberikan nama Ghazwatus Sawiq. Dan kita nak lihat juga ada satu lagi peperangan, iaitu Ghazwatul Zi Amr, iaitu baginda mengetahui satu ekspedisi pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram tahun ketiga pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berpunca daripada perisikan Madinah. Pasukan-pasukan Sariyah
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan, iaitu Bani Sa'labah dan Bani Muharrib telah berhimpun bersama-sama untuk menyerang wilayah-wilayah yang ada di pinggir Madinah. Bani Sa'labah dengan Bani Muharrib nak cuba menyerang wilayah-wilayah di pinggir Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu baginda berangkat menuju ke tempat di mana Bani Sa'labah dan Muharrib dengan memimpin berapa? 450 tentera yang terdiri daripada penunggang kuda. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan Madinah kepada siapa? Kepada Uthman bin Affan. Nabi tak ada timbalan menteri. Kita panggil timbalan menteri. Kadang-kadang Nabi serahkan pentadbiran sementara kepada sahabat berbeza-beza. Kadang kepada Abdullah bin Umi Maktum, kadang kepada Abu Lubabah, kadang-kadang kepada Ali, kadang-kadang kepada Uthman bin Affan. Dalam peristiwa ni kepada Uthman bin Affan. Tentera Islam menangkap seorang lelaki bernama Jubar yang berasal daripada Bani Sa'labah. Baginda berdakwah kepadanya sehingga dia menjadi Islam, lalu menjadi penunjuk jalan bagi tentera Islam untuk menuju ke wilayah musuh. Daripada Bani Sa'labah ini, baginda bermukim di sana selama sebulan, iaitu pada bulan Safar tahun ketiga Hijrah, ataupun hampir mendekati sebulan penuh, dengan tujuan untuk memberitahu kepada orang-orang Arab pendalaman tentang kekuatan tentera Islam. Rasulullah duduk bermukim hampir sebulan. Sebab apa? Untuk nak bagi tahu bahawa tentera Islam ini adalah kuat, untuk meyakinkan bahawa kerajaan Madinah di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kerajaan yang kuat. Dalam peristiwa ini, pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri juga meng-highlightkan tentang kematian Ka'ab bin Ashraf. Siapa Ka'ab bin Ashraf? Ka'ab bin Ashraf ni adalah Yahudi yang paling kasar, dan dia adalah yang kaya, dan juga dia di kalangan penyair. Dia sangat membenci Islam, Muslim, Rasulullah, dan juga membangkitkan seruan untuk memerangi baginda. Dia merupakan orang kaya. Dia pergi kepada Quraisy. Dia dari Madinah, dia pergi dekat Mekah, berjumpa dengan orang Quraisy, menemui Muttalib bin Abul Wudah As-Sahmi, menyandungkan syair-syair sambil menangisi para korban musyrikin. Lalu dia sampai sana, dia bagi syair-syair supaya apa? Supaya orang Quraisy ni jadi semangat untuk lawan balik semula Islam. Dan dia pulang semula ke Madinah, dan di Madinah pula dia menyampaikan syair-syair yang menyinggung perasaan isteri para sahabat. Bermaksud dia ceritakan perkara-perkara tentang kematian sahabat, supaya apa? Menyinggung isteri-isteri para sahabat yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita nak tengok apa yang berlaku. Rasulullah kata, siapakah yang akan menghadapi Ka'ab bin Ashraf? Siapa yang akan menghadapi Ka'ab bin Ashraf? Ka'ab bin Ashraf. Siapakah yang akan menghadapi Ka'ab bin Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Musalmah berdiri lalu menjawab, aku wahai Rasulullah. Muhammad bin Maslamah bangun, dia kata, aku yang akan menghadapinya ya Rasulullah. Sesungguhnya kami telah terlanjur mengikutinya, maka kami tidak ingin meninggalkannya sehingga kami lihat ke mana urusannya akan berakhir. Dalam urusannya akan berakhir, dia buat apa? Dia buat satu pakatan untuk merangkap siapa? Memerangkap Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni dia memerangkap dengan cara macam mana? Dengan cara dia pergi berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni, Muhammad bin Mas'almah berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf. Konon-kononnya nak mewujudkan persahabatan. Apakah engkau tidak keberatan jika kita berjalan-jalan di perkampungan Ajus sehingga kita boleh berbincang-bincang sehingga lewat malam? Dia ajaklah Ka'ab bin Ashraf ni untuk berjalan-jalan waktu malam. Lepas tu dia kata minyak wangi yang dipakai oleh Ka'ab bin Ashraf ni wangi, sampailah dia pun mencium bauan wangi tu memegang kepala Ka'ab bin Ashraf. Jadi dalam keadaan itu
orang-orang Islam ini mengambil kesempatan untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini dengan membunuh Ka'ab bin Ashraf dengan cara menombak dia. Sesungguhnya Ka'ab bin Ashraf ini telah dibunuh oleh Muhammad bin Masalamah, mengambil sebuah lembing lalu menusuknya ke bahagian belakang Ka'ab. Sebab apa? Sebab dia dah melampau sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dengan para sahabat, siapa yang nak ambil tanggungjawab ini? Jadi Muhammad bin Maslamah menawarkan diri dia untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf dengan cara apa? Melembing dengan senjata tajam, lalu matilah Ka'ab bin Ashraf. Inilah wajah-wajah yang diselimuti kemenangan. Mana orang-orang Yahudi ni, mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhianati perjanjian dengan orang-orang Islam ini, ikut mereka saja. Mereka bukanlah jenis orang yang menepati janji. Sampai sekarang Yahudi, sampai sekarang kita boleh tengok orang-orang tentera-tentera Israel sentiasa mengkhianati perjanjian gencatan senjata. Dia dalam keadaan dia terdesak, mula dia buat gencatan senjata. Lepas tu bila dia okey balik, dia mengkhianati gencatan senjata, membunuh orang Islam. Daripada dulu sampai sekarang mereka membunuh orang-orang Islam dan mengkhianati perjanjian dengan orang-orang Islam. Dan ada juga peristiwa dalam Ghazwatul Buhran di mana ini merupakan suatu pasukan peperangan yang besar. Pasukan ini dilaksanakan oleh 300 tentera yang diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku waktu bila? Pada Rabiul Akhir tahun ketiga Hijrah. Rasulullah menuju ke suatu daerah yang bernama Buhran. Buhran merupakan lokasi pelombongan batu yang berada dalam wilayah Farak. Rasulullah bermukim di sana pada bulan Rabiul Akhir dan diteruskan sampai bulan Jamadil Awal tahun ketiga Hijrah. Selepas itu bagi dia pulang ke Madinah tanpa berlaku peperangan. Itu Ghazwatul Burhan secara ringkas. Dan juga Sariyah Zaid bin Harisah. Sariyah Zaid bin Harisah ini ialah merupakan peperangan terakhir, bahkan paling berjaya yang pernah dilakukan oleh muslimin sebelum peperang Uhud. Sebelum berlakunya peperangan Uhud, berlaku satu, iaitu Sariyah Zaid, iaitu ringkasan peristiwa berkaitan ketika selepas peperangan Badar, kehidupan orang-orang Quraisy selalu diserang keresahan dan kekecauan. Musim panas tiba sebagai musim perjalanan dagangan. Jadi Safwan bin Umayyah ni yang nak pergi berdagang menuju ke Syam, dia tahu sebab apa? Akan melalui Madinah. Sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya pasti akan mengintai kafilah dagangan kita. Jadi orang Quraisy ni dah mula takut. Safwan bin Umayyah ni dah mula takut. Jadi penduduk-penduduk wilayah pantai telah terikat dengan perjanjian damai dengan mereka. Pasti kafilah daripada Quraisy ini tidak akan dilindungi, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun menguasai beberapa wilayah-wilayah di sekitar Madinah. Lalu kita akan lihat terjadinya perbincangan tentang permasalahan ini antara Aswad bin Abdul Muttalib berkata kepada Safwan. Dia bagi tahu apa? Aswad ni bagi tahu idea kepada Safwan. Dia kata, kita ikut jalan lain. Kita ikut laluan pantai dan ambillah laluan menuju ke Iraq. Laluan Iraq adalah laluan yang sangat panjang dan menembusi Najd. Najd menuju ke Syam. Maksudnya ikut laluan lain. Jangan ikut laluan yang biasa, kerana ianya akan melalui Madinah untuk pergi ke Syam. Jangan lalu situ, lalu daripada jalan pantai, kerana ini akan menuju ke Syam, tapi cuma laluannya saja yang berbeza. Lalu Aswad bin Abdul Muttalib memberi isyarat kepada Safwan agar dia membawa bersama Furat bin Hayyan yang berasal daripada Bani Bakar bin Wail sebagai penunjuk jalan sekaligus pemandu dalam perjalanan. Langkah-langkah perjalanannya telah sampai di Madinah.
Kita nak tengok apa yang Rasulullah buat. Ketika itu juga Rasulullah mempersiapkan sebuah ekspedisi 100 penunggang kuda di bawah Panglima Zaid bin Harisah. Sebab itu diberikan nama Sariyah Zaid bin Harisah. Panglima Zaid bin Harisah ni telah memimpin pasukan tentera berkuda. Zaid bergerak cepat sehingga dapat menyertai kafilah tersebut dengan pantas dalam waktu yang singkat, menguasai sepenuhnya termasuk harta benda. Berjaya. Maknanya Zaid ni berjaya menyekat rombongan kafilah tadi, sementara Safwan dan para pengawal kafilah yang lain hanya boleh lari tanpa melawan. Berjaya. Ini dah satu kejayaan. Sebab sebelum Perang Badar kita tengok ada beberapa Rasulullah cuba sekat, tak berjaya. Tapi lepas Perang Badar, Safwan ni nak pergi berdagang ke Syam, takut nak lalu dekat Madinah, ikut laluan pantai menuju daripada Najat untuk pergi ke Syam. Rasulullah hantar Panglima Zaid bin Harisah untuk pergi, berjaya menyekat dan merampas semua harta tersebut, sementara Safwan dan pengawal yang lain semua lari tanpa melawan. Dan nilainya hampir 100,000 dinar. Harta rampasan itu kemudian dibahagikan dengan adil, sementara Furat bin Hayyan masuk Islam melalui usaha bagi dia. Maksudnya penunjuk jalan bagi orang-orang kafir tadi tu, iaitu Furat bin Hayyan, telah diislamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Quraisy Mekah memilih jalan kedua dengan membulatkan tekadnya untuk menuntut bela. Banyak dah malu dengan Perang Badar. Lepas tu nak pergi pun, Abu Sufyan pun nak pergi serang dalam peristiwa Ghazwatus Sawiq. Macam buat malu je. Dia buat cara macam merompak. Dapat bakar kebun kurma saja, lepas tu bunuh diorang, dia lari. Lepas tu nak pergi berdagang di Syam pula, Zaid bin Harisah tahan, rampas harta dagangan mereka hampir 100,000 dinar. Malu lagi. Jadi Quraisy dah bertekad, kita kena menuntut bela habis-habisan kali ini. Dan inilah tercetusnya Perang Uhud. Maka dengan peristiwa ini menjadi penyebab yang kuat untuk menuju pertempuran Uhud. Inilah peristiwa yang membuatkan Quraisy betul-betul kali ini mengeluarkan segala bala tentera yang ada berhabis-habisan untuk menuntut bela. Sebab apa? Malu. Lalu nak menuntut bela atas kematian orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin mereka. Dan inilah yang berlaku, rentetan inilah yang menyebabkan berlakunya peperangan Uhud yang kita akan tengok pada pertemuan seterusnya, insya-Allah. Sekadar itu dulu, insya-Allah nanti kita akan tengok tentang peperangan Uhud, persiapan Quraisy untuk serangan balas dalam peperangan Uhud. Untuk pertemuan akan datang. Yang baik datangnya daripada Allah. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.